Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat datang. Terima kasih kepada korang semua yang datang dan berkunjung ke channel aku ni. Okey, kali ni aku nak ceritakan pula, aku nak kongsikan satu cerita pengalaman aku sendiri. Kan, pengalaman aku sendiri ni, aku kutip satu barang kat tepi sungai, kat tempat kita orang tangkap ikan ni. Lepas tu aku bawa balik barang tu. Dan malam tu ada sesuatu yang berlaku. Dan bukan berlaku dekat aku. Tapi yang yang sedihnya, yang terasanya sebab benda tu berlaku dekat mak aku. Kan aku masa tu memang tak ada ni lah, tak ada rasa pelik lah. Cuma tak ada kejadian pelik berlaku dekat aku, tapi mak aku yang kena. Kan kisah dia macam ni. Dulu masa waktu sekolah dulu, zaman-zaman sekolah dulu kan, aku ni duduk dekat Felda. Dekat Felda tempat aku ni ada, kat sekitar kita ni ada banyak sangat tempat mandi sungai, tempat pergi mancing, tempat pergi menjala, tempat pergi menggagau kan. Menggagau, aku dulu suka pergi menggagau aku dengan kawan aku ni kan. Kadang kalau kita orang pergi, lepas tu kita orang beritahu tempat tu banyak ikan, nanti ramai yang nak pergi kan. Ni kisahnya aku nak ceritakan tentang satu kisah. Aku pergi menggagau dengan kawan aku dekat satu tempat tu. Kalau aku tak silap nama tempat tu Batu Tujuh kan. Batu Tujuh. Kita orang dulu suka pergi tangkap ikan kan. Ada satu parit tu. Kat parit tu kalau musim kering kan, air dia dalam takat lutut, takat pinggang macam tu lah kan. Lepas tu kita orang akan masuk dalam sungai tu, dalam parit tu kan, seluk lah kat dalam lubang ke, celah kayu ke, semua tak tangkap ikan semua kan. Ada satu masa tu kan, kita orang pergi, lepas tu aku balik petang. Aku ada pergi satu tempat tu, aku parking motor kan. Kita parking motor. Biasanya kalau aku biasa bawa motor, lepas dia parking, aku tengok-tengok jugalah sekitar tu kan. Aku ada paku ke apa ke, nak letak barang. Sebab kita nak parking motor bukan macam parking kat jalan raya, jalan tu keras. Ini jalan tu lembut kan, tanah kan. Jadi kita mesti tengok memang perhati lah tempat mana. Ada satu macam kat tepi tebing tu, aku parking motor kat situ. Tebing tu, sebab kawasan tu nampak macam clear, macam tak ada apa-apa kan, bersih je kan. Lepas tu dah tangkap ikan semua, kita pun balik. Masa balik tu dah petang lah, lewat petang lah. Hari pun orang cakap dah mula nak gelap lah kan. Macam dah mula nak maghrib tu kan. Memang kira orang cakap dah apa, hari pun dah sambang lah. Hari tu dah tak berapa, dah mula nak kabur-kabur kan. Kita orang pun nak balik lah. Aku pun start motor, kawan aku pun naik. Masa aku start motor kan, kawan aku naik je kan, aku nampak kat tepi aku ada satu parang tercacak kan. Panjang dia dalam panjang satu kaki setengah kot, dalam panjang macam ni kan. And then dia ada hulu. Ni macam kat tepi tu dia ada ni motor aku kan. Tepi ni ada satu busut. Dan dia macam tanah yang bekas orang korek parit tu. Dia kumpulkan tanah kat tepi tu. Atas tanah tu ada satu ni apa ni, parang tercacak. Tegak je parang tu kan. Bila parang tu tegak tercacak macam tu, aku tengok parang tu memang dah buruk lah. Memang yelah, aku pun tak biasa juga ambil barang orang. Sebab mak aku selalu pesan, jangan ambil hak orang, jangan usik orang punya kan. Kalau bukan kita punya tu tak payah ambil kan. Tapi yang ni aku tengok tu, dia macam dah buruk, macam dah terbiar lama kan. Macam dia dah terbiar lama kat kawasan yang lapang tadi kan. Korang imagine, ada benda yang dah macam dah lama terbiar, buruk kat tempat yang lapang, yang terang. Kalau orang lalu lalang kan, masa tu aku fikir, kalau orang lalu lalang mesti dia nampak benda tu. Kalau ada orang yang tercicir barang tu, mesti dia dah ambil lah. Sebab benda tu kat kawasan yang lapang. Kecuali kawasan tu dekat tersorok ke, semak ke, logik lah. Tu yang memang kawasan macam tak ada orang punya ni kot. Aku pun terus je ambil, letak atas motor aku pun jalan. Masa berjalan tu pun tak ada apa-apa kan. Memang
perjalanan balik tu kita memang memang tak ada rasa apa, rasa macam biasa je kan. Lepas tu masa balik tu, aktiviti yang paling best pula lagi satu kan, masa kita orang perjalanan balik tu daripada Batu Tujuh nak sampai ke kampung aku tu dalam 40 minit tu, 40 minit ke setengah jam macam tu lah kan. Kita orang dah dapat ikan, dah sejuk-sejuk macam tu kan. Nak release tension kan, kita orang menyanyi lah atas motor kan. Zaman dulu tu, tahun 90-an tu, macam lagu lah yang popular, kita orang pun jalan. Tapi waktu perjalanan tu memang tak ada rasa apa-apa. Memang kita orang rasa macam biasa je kan. Memang tak ada rasa seram ke, tak ada ni, memang tak ada. Lepas tu dah sampai rumah memang hari pun dah gelap kan. Aku rasa aku sampai rumah masa tu mungkin dah antara pukul 7.30 nak ke pukul 8. Sebabnya aku ingat mak aku cakap dah nak habis maghrib. Maghrib masa tu, kalau kat Semenanjung, kalau kat tempat aku sana kat Selangor, masa tu sekitar 8.20 kan. Itu dah masuk isyak lah, 8.30 macam tu kan. Tak silap aku lah waktu tu kan. Dan mak aku cakap, kamu dah nak habis maghrib, dia kata kan. Kenapa ni? Kenapa lambat, dia kata kan. Cuma bila aku sampai je kat rumah kan, kisah macam ni, bila aku sampai je kat rumah, aku dah hantar kawan aku. Sebab rumah kawan aku ni, sebelum sampai rumah aku akan lalu kat rumah dia dulu kan. Lalu kat rumah dia, lepas tu dia pun turun, lepas tu aku pun balik rumah. Turun, sebab aktiviti ni aktiviti yang memang biasa. Kadang aku pergi kebun sawit, balik pun maghrib. Kadang balik pun gelap juga, sebab keluar daripada kebun dah nak maghrib, sampai rumah memang gelap lah kan. Cumanya bila sampai je ke rumah pada hari tu kan, aku tengok mak aku dah tunggu dekat pintu kan. Aku rasa macam tak pernah pula macam ni. Selalu yelah waktu maghrib kan, mak aku memang akan duduk dalam rumah lah. Tapi hari tu macam dia tunggu aku. Lepas tu aku parking je motor, tongkat je motor. Lepas tu dia terus je marah aku. Dia cakap macam ni, kamu dari mana ni? Jauh-jauh malam ni baru balik ni, tak ingat maghrib ke? Tak ingat Tuhan ke? Dia cakap jauh maghrib tu, apa benda yang kau bawa tu? Aku cakap, dah marah pula dengan mak aku ni kan. Tapi aku diam je lah kan. Aku memang tak berani melawan mak aku. Mak aku memang hormat lah. Sebab aku ayah pun tak ada. Bapa aku pun dah meninggal lah masa tu aku tingkatan 4, ayah aku meninggal tingkatan 2. Kira dah 2 tahun dah pun ayah aku dah meninggal. Jadi kita orang ni, aku adik-beradik ada 8. Adik-beradik aku ada banyak lagi. Bawah aku ada 5 orang yang kecil-kecil kan. Memang kita membesar dengan mak kan. Jadi aku memang tak melawan lah. Mak aku kan, apa benda aku memang hormat lah. Tapi hari tu dia memang bengis, memang dia marah aku betul kan. Betul-betul dia marah aku. Kamu dari mana ni? Kenapa balik jauh malam ni? Tu apa benda yang kau bawa tu? Dia tanya aku. Dia tak tunjuk lah kan. Cuma dia cakap, tu apa benda yang kau bawa tu? Aku bercakap lah, bawa ikan lah mak. Ni ada ikan sikit ni kan. Lagi ni ada parang ni. Tadi aku ada jumpa parang kat tepi ni tu. Aku ada jumpa parang kan. Lepas tu aku tengok tadi aku ambil. Kenapa kamu ambil parang tu? Yalah dah tengok tadi dia parang tu buruk je kan. Lepas tu terbiar kat tempat yang terang, lapang. Kalau parang tu baru, mestilah dia nampak baru, dia mesti berkilat kat tempat lapang. Kalau orang punya, mesti orang dah ambil. Kenapa kamu ambil parang tu? Jangan kamu ambil benda tu, dia kata kan. Jangan kamu ambil. Kenapa kamu ambil? Kenapa kamu kutip? Kenapa kamu bawa balik? Dia kata, aku tak izinkan parang tu. Aku tak izinkan dia masuk rumah. Aku tak izinkan dia. 3 kali ke 4 kali dia cakap macam tu. Aku tak izinkan dia masuk rumah. Letak dia kat luar tu. Dia cakap, mungkin mak aku dia marah dah kot kan. Mungkin dia tengah marah sebab aku balik maghrib kan. Balik lambat masa tu kan. Lepas tu dia kata, lepas tu aku masuk rumah, yang aku dengar dia cakap, tak apa-apa benda yang dikutip di tepi jalan. Kan tak apa-apa benda yang diikutnya benda tu.
Kata kan, duduk dulu dekat luar. Kan, istighfar dulu dekat luar. Jangan nak masuk rumah dulu. Tak apa-apa ikut kang dia. Hutan tu dari dari luar sana tu. Aku tak nak benda macam tu. Duduk kat rumah macam ni. Dia kata kan, kita ni dah lah susah, jangan nak menyusahkan lagi. Dia cakap. Lepas tu aku pun fikir, aku tak ada fikir apa. Aku rasa macam yelah, aku pun balik maghrib. Memang layak lah kena marah masa tu. Kan apa yang aku fikir, balik maghrib memang lah kena marah kan. Kan balik lambat dengan kotor-kotornya kan. Dia bapak tak ada, kalau apa-apa hal jadi macam mana, memang dia akan risau lah. Aku fikir macam tu lah kan. Itu aku dah siap masuk dalam rumah semua kan. Mak aku memang dia tak ada bercakap apa benda pun dengan aku lepas tu. Lepas tu aku pun dah mandi siap semua, letih kan. Lepas tu tak lama lepas tu aku pun keluar jugalah naik motor, melepak-lepak kejap kat luar kan. Dalam sejam 2 jam macam tu. Dalam pukul 11 lebih macam tu, pukul 12 aku pun balik rumah. Memang tak ada apa-apa. Memang aku tak ada rasa apa benda langsung pun. Memang tak ada rasa apa-apa yang pelik. Memang tak ada langsung. Kan lepas tu balik rumah aku pun tidur. Kan malam tu kan, ni sebab esoknya mak aku yang cerita. Dia cerita kat aku. Dia kira dia bagi tahu kat aku lah kan. Dia cakap malam tadi kan, kira dalam pukul 1 pagi aku, pukul 1 ke pukul 2 dah, aku rasa lah, tak salah aku. Dia cerita kat aku. Dia cakap malam tadi aku tak boleh tidur. Dia kata aku tak boleh tidur. Dia kata kan, kamu ni bawa balik barang tak tentu arah. Dia kata main kutip je. Dia kata. Aku tanya dia balik kan, kenapa mak? Malam tadi kan aku dengar bunyi macam ada benda berlega-lega dekat rumah kita ni. Pusing. Dia kata, kau bayangkan mak aku cakap macam tu. Dia kata malam tu kan, kita orang semua dah tidur. Dia dengar macam ada benda, macam ada sesuatu yang berjalan keliling rumah. Rumah kita ni rumah Felda. Dia jarak antara rumah dengan rumah tu sebenarnya memang agak jauh lah kan. Tak ada jauh mana, tapi memang agak jauh. Dia macam berlega-lega kat sekeliling tu kan. Mak aku dia cakap dia dengar macam ada sesuatu kat situ kan. Lepas tu dia dah rasa, dia cakap asap, hati aku dah rasa tak sedap dah ni kan. Macam ada sesuatu lah yang kat luar ni, yang nak masuk dalam rumah, yang nak masuk kan. Lepas tu dia cakap, aku ulang lagi. Dia cakap aku cakap lagi, aku takkan izinkan masuk dalam rumah. Dia kata kan. Aku pun apa ni, lepas tu aku pun dengar lah kan mak aku cerita. Aku rasa macam apa benda ni kan. Apa benda yang cerita sebenarnya yang dia nak sampaikan. Lepas tu mak aku cakap dia bangun kan. Lepas tu dia dengar pintu kita orang kat dapur, pintu belakang tu, pintu yang aku masuk tadi, aku sampai kan. Kita ada pintu depan, pintu belakang. Aku biasanya kalau balik daripada mancing apa semua, kita orang akan ikut pintu belakang tu, ikut pintu tepi tu lah kan. Tepi tu ada pokok jambu kan. Aku nak masuk, mak aku cakap pintu kat situ dia gegar-gegar. Itu pintu kayu, gegar. Mak aku bangun kan. Dia pergi ke pintu tu. Terus dia cakap, aku takkan izinkan kau masuk. Dia katakan, anak aku bukan ambil kau. Anak aku tak sengaja. Anak aku tengok parang tu cantik. Parang tu dia rasa benda tu okey. Dia tak sengaja ambil. Dia bukan nak ambil kau. Dia bukan nak bawa kau balik. Bukan. Dia tak sengaja nak ambil benda tu. Dia tak sengaja bawa balik. Tapi dia bukan nak kau. Aku tak izinkan kau masuk. Dia kata kan, aku tak izinkan kau masuk. Dia kata, pintu tu gegar lagi. Mak aku, apa yang dia cakap? Dia baca ayat kursi. Dia baca 3 kul. Dan dia pun berdoa. Ya Allah, dia cakap. Ni mak aku sendiri yang cerita. Ya Allah, dia kata kan, bantulah aku ya Allah. Kau halaulah benda yang mengganggu kami ni ya Allah. Cakap, anak aku tak sengaja nak ambil benda tu. Bukan niat dia nak ambil kan. Dia tak sengaja. Dia tak tahu pun apa yang dia buat. Ya Allah, dia kata, kau lindungilah kami, kau selamatkanlah kami kan.
ampunkanlah anak aku. Dia kata, bila aku dengar mak aku cakap macam tu, aku rasa macam dia seorang mak. Bagi aku masa mak aku cerita tu, aku nampak yang dia tengah cerita yang dia berusaha sehabis baik untuk menyelamatkan keadaan tu, kan. Mungkin ada sesuatu yang ada, kan, yang ikut aku balik dan nak masuk dalam rumah, maksudnya nak bersama dengan kami, nak duduk dengan kami dalam rumah tu. Tapi mak aku dia tak izinkan. Bila dia tak izinkan dan dia pun berdoa, dan alhamdulillah lepas tu tak ada, kan. Mungkin aku rasa yang mak aku nak sampaikan, parang tu mungkin satu parang yang mungkin orang buang saka, kan. Mungkin lah, pada pandangan. Tapi mak aku tak cakap macam tu lah. Cuma dia cakap ada sesuatu dekat parang tu, yang bersama-sama dengan parang tu. Mungkin orang buang dia punya kadam ke, dia punya saka ke kat situ, dia cucuk kat tepi tu, kan. Dia buang kat kawasan tu. Cumanya yang aku dapat ingat, benda tu memang masa aku parking motor tu dia tak ada. Memang dia tak ada. Cuma balik tu aku rasa macam dia ada. Dan aku tak tahu kenapa aku ambil, kan. Ada aku teringat. Lepas tu lepas mak aku baca ayat kursi, baca 3 kul, kan, pintu tu pun dah tak ada bergegar lagi dah. Tak ada bergegar. Lepas tu mak aku cakap, esok aku akan buang parang tu. Dah aku buang kau sekali, dia kata, kan. Kau jangan kacau kami lagi, dia kata, kan. Lepas tu besoknya mak aku cakap dia bangun awal, kan. Dia baca lagi ayat kursi, dia baca lagi 3 kul, dan dia campak barang tu. Dia cakap dia buang, tapi aku tak tahu macam mana dia buang, kan. Aku tanya dia dekat mana, berkali-kali aku tanya, tapi dia tak cakap. Aku tak tahu kenapa dia tak cakap dekat mana. Cuma dia cakap dah buang dah dekat belakang tu. Aku siap tanya dia, kat mana mak, belah mana semua, dia tak cakap, kan. Mungkin dia takut aku cari kot. Dia takut aku cari, dia takut aku ambil, kan. Waktu tu aku rasa macam aku hanya nak tahu, kan. Tapi sebenarnya jauh dari sudut hati aku rasa macam aku nak tengok lagi. Aku nak tengok, aku nak belik. Aku rasa macam aku nak asah dia, bagi dia bersih jadi tajam. Aku ada perasaan yang itu, kan. Sebab aku pun suka benda-benda yang apa ni, benda kreatif ni, benda-benda yang benda lama lah, benda lama, supaya kita jadikan dia cantik lagi semua. Tu memang antara kesukaan aku, kan. Tapi aku tak tahu pula, rupanya benda yang aku ambil tu, yang aku kutip tu, mungkin ada sesuatu, mungkin ada jin kat situ, Wallahualam, kan. Tapi sejak daripada tu, aku dah tak ada nak ambil benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Kalau aku nak ambil pun, kalau aku nak tengok pun, aku nak dekat pun dengan sesuatu, kan. Kadang aku masuk juga hutan. Lepas aku suka juga hiking, jungle trekking, kan. Kalau aku nak tengok sesuatu benda, kan, kita tak boleh nak rasa, sebab kita rasa benda tu benda yang ada dekat alam sekitar. Bila kita pergi, kan, aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nak tengok benda ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak tengok benda ni, kan. Kau izinkanlah ya aku, ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah. Aku baca macam tu, dah aku pergi dah tengok dekat situ, kan. Okay, kesimpulan daripada cerita yang aku nak cerita aku tadi, kan. Janganlah korang ambil barang tu sebarang, right? Dan aku rasa kat sini aku juga nak ucapkan terima kasih dekat mak aku, kan. Dia betul-betul dia minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Dan aku pun bersyukur pada Allah Ta'ala sebab tak ada jadi apa-apa. Dan aku tak ada pun aku rasa aku jumpa benda yang selepas tu lah, berkaitan dengan parang tu ada gangguan seterusnya. Memang tak ada, kan. Aku rasa macam aku lancar je. Mungkin lah kot berkat daripada doa mak aku tadi, kan. Dia betul-betul ikhlas, dia betul-betul bertanggungjawab. Kat sini aku pun nak ucapkan terima kasih pada mak aku sebab dia menyelamatkan keadaan pada waktu tu, kan. Dia hanya berbekalkan keyakinan dan dia berbekalkan ayat-ayat Al-Quran je. Terima kasih mak. Terima kasih. Okay,
Aku rasa takat tu je cerita yang aku boleh sharekan pada kali ni. Nanti lain kali aku cerita kisah aku yang lain pula, iaitu kisah aku kisah aku dengan kawan aku yang lain, dua orang lagi, aku dan kawan aku. Seorang orang Felda bersaut rasanya, dan ada seorang tu anak orang asli. Kita orang mancing kat satu umpangan ni, dan kita orang pergi 3 orang, dan ada seorang tu tiba-tiba je dia ternampak, dia bangun, lepas tu dia lambai orang kat depan empangan tu. Tu kita orang pun tanya lah, kenapa kau lambai apa tu? Tu tak nampak tu, dia kata. Ada perempuan tengah naik rakit. Dia tengok kita, dia kata kan. Pakai baju warna putih, cantik, dia kata. Lepas tu aku dengan kawan aku dua orang lagi, aku dengan anak orang asli tu tengok, mana ada apa-apa kat depan kami. Memang tak ada apa-apa. Kan, okey, nanti kita akan ceritakan kisahnya. Okay, bye.